Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan dalam kitab Panduan Lengkap Akidah, perbahasan mengenai rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat, serta perinciannya, termasuklah beriman dengan tanda-tanda hari kiamat yang besar, kedatangan Imam Al-Mahdi, keluarnya Dajjal. Jadi seterusnya kita lihat di surat 348, perkara yang ketiga, tanda besar hari kiamat, turunnya Nabi Isa putra Maryam atau Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kata penulis Syekh Saleh, Al-Quran telah mengkhabarkan turunnya Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah yang benar lagi dibenarkan, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, juga telah menyatakan tentangnya. Riwayat-riwayat mengenai turunnya Nabi Isa mencapai darjat mutawatir, yakni dalam jumlah riwayat yang sangat banyak, mustahil semua riwayat itu dusta. Para ulama as-salaf dan khalaf sepakat mengenainya. Mereka menghimpunkannya dalam perkara-perkara yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim, Jadi ini perkara akidah, sekalipun dia menceritakan tentang perkara-perkara di akhir zaman nanti, dia termasuk dalam perkara akidah yang wajib kita beriman dengannya. As-Safaraini rahimahullah berkata, turunnya Nabi Isa putra Maryam ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Adapun Al-Quran, maka firman Allah Ta'ala, wa inna min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Perhatikan ayat ini, dia menarik, luar biasa. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli kitab kecuali terjemahan ini hampir sahaja terjemahan fatal. Wa inna min maknanya sebahagian, bukan tidak ada seorang pun. Buang tidak ada seorang pun, buang tu, tidak ada seorang pun, buang. Ini terjemahan salah. Kadang-kadang kita pun geram juga dengan salah terjemah macam ni, membawa maksud lain sama sekali. Sebahagian, ganti dengan perkataan sebahagian. Wa inna min, wa inna yakni dan sesungguhnya, min yakni sebahagian, dan sesungguhnya sebahagian daripada ahli kitab. Lain atau tidak maksud dia, tuan-tuan? Beza atau tidak? Beza langit bumi. Dia kata apa? Tidak ada seorang pun. Maksudnya
semua ahli kitab dengan sebahagian ahli kitab. Lain atau tidak maksudnya? Lain. Jadi terjemahan di sini ya tak cermatlah. Ya, sebahagian daripada ahli kitab. Sebahagian daripada ahli kitab ini pun kecuali buang, ganti kepada hanya. Sebahagian daripada ahli kitab hanya akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Sebahagian daripada kalangan ahli kitab hanya akan beriman kepadanya, yakni Nabi Isa, sebelum kematiannya. Kematian siapa tuan-tuan? Kematian siapa? Nabi Isa. Persoalan, Nabi Isa dah meninggal ke belum? Atau Nabi Isa pada hari ini ada atau tidak? Ya, ada Nabi Isa di mana-mana? Tak ada. Dia masih hidup atau tidak? Dia masih ada lagi atau tidak? Jawapannya ada. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, sebahagian daripada kalangan ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi atau Nasrani. Sebahagian daripada mereka hanya, bila kata hanya, apa arti hanya? Yakni mereka belum lagi beriman dengan Nabi Isa. Tapi kan ahli kitab, yakni orang Yahudi atau Nasrani. Kalau Yahudi okeylah, kita faham kerana mereka kufur dengan Nabi Isa, betul? Tapi bagaimana pula dengan orang Nasrani? Kan mereka beriman. Jadi apa maksud ayat ni? Sebahagian daripada ahli kitab hanya akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Beriman di sini yakni beriman dengan erti kata yang sebetulnya. Dan golongan Nasrani mereka tidak beriman dengan Nabi Isa sebetulnya. Mereka beriman dengannya dengan cara yang salah, ketika mana mengangkat dia sebagai Tuhan. Adakah itu iman yang betul? Wah, itu bukan iman, itu kufur, ya, bahkan syirik. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa sebahagian daripada kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ya, dan kita kata ada petunjuk, ada isyarat bahawa ayat ini lebih tertuju kepada golongan Nasrani secara khasnya. Tapi itu kita letak ke tepi dulu. Sebahagian daripada ahli kitab hanya akan beriman kepadanya, yakni dengan erti kata yang sebetulnya, yakni memperakuinya sebagai Nabi, seperti mana hakikat Nabi Isa itu, sebelum kematiannya. Dan Nabi Isa bila dia akan mati? Kita akan kata sesudah dia melengkapkan dia melengkapkan misi dia, ya, dia melengkapkan tugas dia di akhir zaman nanti. Ini menjelaskan tentang sesuatu yang akan berlaku di hari kemudian kelak, ya. Baik, yakni mereka akan beriman, yakni ahli kitab, ya, akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematian beliau. Dan hal itu saat beliau turun dari langit di akhir zaman, ya, ketika mana agama penduduk bumi menjadi satu. Agama Nabi Ibrahim yang hanif lagi Muslim, di mana ketika itu tidak ada lagi istilah ahli kitab. Apabila Nabi Isa turun nanti, bayangkan tuan-tuan cuba bayangkan, golongan Yahudi mereka mendustakan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni bohong, ya, bahkan kata dia anak zina. Okey, itu orang Yahudi. Mereka kufur dengan Nabi Isa. Jauh sekali nak mengakui dia lah. Golongan Nasrani pula melampau. Mereka memperakui Nabi Isa tu, ya, diutus, tapi tinggal lagi mereka kata dia diutus sebagai anak Tuhan, wakil Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Isa di samping Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di akhir zaman nanti dia akan turun.
Yang ni tuan-tuan, cuba bayangkan apa dia panggil, apa perkataan dia? Cuba bayangkan keadaan golongan ahli kitab berdepan dengan Nabi Isa dengan tubuh badan dia di hadapan mereka. Apa agaknya hujah atau reaksi, barakallahu fiik, yang dapat diberikan oleh orang Yahudi dengan Nabi Isa di hadapan mereka, ya, ketika mana dia turun, yang semestinya dengan keistimewaan ya yang akan diberikan, ditunjukkan, yang menjelaskan hakikat dia bahawa dia Nabi Isa yang disebut-sebut sekian lama. Bagaimana agaknya orang Yahudi, sikap mereka, ya. Demikian juga dengan orang Nasrani. Apakah mereka mampu lagi nak mengatakan bahawa engkau Tuhan yang kami sembah? Ini apakah itu akan diiyakan dan diperakukan oleh Nabi Isa dengan mereka ketika mana dia berhadapan dengan mereka? Jawapannya tidak mungkin sama sekali. Sebaliknya ketika itu sama ada dua pilihan sajalah. Sama ada mereka, dan jangan lupa ini ketika mana dalam masa yang sama ada Dajjal juga akan keluar serentak dengan waktu itu, kan. Ketika itu sama ada mereka memperakui kebenaran Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan, seperti mana dia bukan juga manusia biasa yang beriman dengan erti kata yang sepatutnya, ya. Atau mereka akan kufur dengan dia dan bersama dengan Dajjal. Sama ada dengan bersama dengan Nabi Isa atau akan bersama dengan Dajjal, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ini yang saya kata penting diterjemahkan betul tadi, dengan kita kata sebahagian. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa ketika itu sebahagian memang, yani kita boleh bayangkan orang yang jujur lah. Mereka yang jujur, bukan mereka yang sombong, angkuh, degil, pengikut hawa nafsu, ya. Mereka ini lebih cocok, ya, akan bersama dengan Dajjal. Sedangkan mereka yang jujur, yang insaf, yang mengakui kebenaran apabila ditunjukkan kepadanya, maka mereka ini akan beriman dengan Nabi Isa, memperakukan dia sebagai seorang nabi, seperti mana halnya kaum muslimin, ya. Kaum muslimin kita memang, ya, umat yang memperakui hakikat sebenar bahawa dia bukan Tuhan tetapi salah seorang daripada rasul-rasul, jauh sekali daripada hanya seorang manusia biasa, ya. As-Safrani turut berkata, adapun dalil daripada as-sunnah, maka dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam haka man adla fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sudah hampir turunnya putera Maryam di antara kalian sebagai hakim. Apa artinya hakim, ya? Sebagai pengadil lah, ya, yang adil. Lalu dia akan menghancurkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Tuan-tuan, kenapa Nabi Isa turun nanti dia akan hancurkan salib? Hancurkan salib, apa artinya hancurkan salib? Yani tidak akan dibiarkan mana-mana salib terus kekal, terpacak, terus kekal diletakkan di hadapan umum, seperti mana yang buku cerita yang kita lihat berlaku pada hari ini, ya. Dia akan hancurkan salib. Kenapa dia akan hancurkan salib? Kerana itu adalah kebatilan. Itu adalah manifestasi sesuatu yang bohong, mengatakan bahawa dia dibunuh di atas salib itu. Itu kepercayaan orang Kristian, kan? Sedangkan itu bohong. Dan dia sendiri datang. Kau nak kata aku mati salib apa? Aku ni apa? Macam itulah ibarat katalah, ya.
Aku ni duduk dengan kau boleh nampak dengan mata kepala kamu ni. Apa yang kamu kata salib, aku disalib dan aku dah mati beribu tahun. Ni aku ni apa? Yang itulah lebih kurang maksud dia. Ya, maka dihancurkan, dipatahkan dan dihapuskan sama sekali salib. Tidak ada mana salib akan terus dibiarkan terpacak begitu. Membunuh khinzir. Kenapa agaknya membunuh khinzir? Ada jawapan. Ini terbuka kepada ijtihad dan analisa. Ya, sebab tidak dinyatakan secara spesifik seperti mana yang kita lihat dalam hadis. Hadis kadang menyatakan sedemikian. Dia akan membunuh khinzir. Apa yang dapat saya katakan, mungkin tuan-tuan boleh fikirkan juga. Kerana seperti yang kita sudah maklum, khinzir adalah di antara haiwan yang haram dimakan, ya. Tetapi lebih kita kata dahsyat lagi adalah ketika mana khinzir dia tak ada apa daripada sudut mana sekalipun khinzir itu yang boleh dimanfaatkan. Serba-serbinya haram. Serba-serbinya haram. Ditambah pula khinzir itu adalah jenis haiwan yang memang buruk, jelek, segala apa mengenainya jelek-jelek belaka, buruk-buruk belaka. Dia jenis haiwan pengotor, tingkah lakunya tak senonoh. Tuan-tuan tahu kan, ya? Dan dia makan benda yang kotor-kotor belaka. Dan dengan adanya kajian saintifik menunjukkan bahawa dia punya daging itu penuh dengan cacing, segala apa macam musibah. Nak digunakan untuk apa manfaat? Apa manfaat dia? Tak ada manfaat. Tetapi dalam masa yang sama Allah uji manusia dengan khinzir itu. Ketika mana sebahagian mengatakan daging dia sedap, itu kata mereka lah. Dan mereka kata dia sangat jimat, cut cost, menguntungkan. Kau bagi dia apa? Dia makan, dia boleh gemuk-gemuk, dahsyat-dahsyat, kan? Nak jual memang berkilo-kilo, kan? Mudah diternak. Dia kalau sekali dibiak, dia bagi sedozen terus pun bagi, senang. Ya, itu orang kafir sangat suka dengan daripada sudut keuntungan dunia itu. Tetapi dalam masa yang sama tidak menafikan buruknya dia. Jadi apa yang saya dapat katakan di sini ialah dibunuh khinzir kerana dia tidak ada manfaat apapun. Segala apa yang datang daripada dia adalah mudarat, ya. Di samping dihapuskan jizyah. Kenapa jizyah? Kerana seperti yang kita dah sebut, ketika itu sudah tidak ada lagi ahli kitab. Sama ada engkau bersama dengan Nabi Isa beriman sebagaimana halnya kaum muslimin, atau engkau akan bersama dengan Dajjal. Jadi daripada sudut mana engkau nak kekal lagi menjadi seorang Yahudi atau orang Nasrani di atas agama engkau selama ini, daripada sudut mana lagi nak membenarkan mereka itu? Jawapannya tak ada. Kerana ketika itu Nabi Isa sudah turun dengan tubuh badan dia segala, ya. Maka tidak ada pilihan lagi untuk nak membayar jizyah seperti mana sebelumnya. Sebaliknya waktu itu sama ada bersama dengan kaum muslimin atau bersama dengan Dajjal wal-iyadhu billah. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adala fayaksuru salib." Demi Allah, putera Maryam akan turun sebagai hakim yang adil, lalu dia menghancurkan salib, ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kita lihat terjemahannya, akan senantiasa ada kelompok daripada kalangan umatku yang berperang di atas kebenaran. Apa pula perang ni? Okey, afwan. Okey.
yang berperang di atas kebenaran, dan mereka menang dan mereka bukan menang, dan mereka zahir, hidup kekal. Zahir lah, kita kekal. Dalam hadis kata zahirin maknanya zahir lah. Mereka zahir hingga hari kiamat. Ini mereka terus wujud, atau mereka terus teguh di atas kebenaran itu. Mereka tidak kompromi, mereka tidak berpaling tadah. Mereka terus zahir di atas kebenaran itu, ya. Dan manusia lain boleh mempersaksikan pendirian mereka itu. Lalu Nabi Isa putera Maryam turun, maka pemimpin mereka berkata, marilah salat menjadi imam bagi kami. Zahirnya pemimpin di sini ialah Imam Mahdi, mempelawa Nabi Isa untuk mengimamkan salat mereka. Maka beliau menjawab, siapa beliau? Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebahagian daripada kalian adalah imam bagi sebahagian yang lain. Yani kamu umat Nabi Muhammad, sebahagian kalian menjadi imam dalam solat, salamullah, sebagaimana sebahagian yang lain. Yani seperti yang kita lihat dalam solat kita, ya, saling, ya, ada yang dikedepankan jadi imam, yang lain jadi makmum. Dengan kata lain, Nabi Isa menolak untuk jadi imam, ya, dan ini ada maksud tersirat yang dijelaskan oleh para ulama. Mengatakan bahawa apabila Nabi Isa turun nanti, dia tidak akan membawa syariat yang baru, atau dia tidak akan menghidupkan semula syariatnya dahulu. Sebaliknya, dia akan dia memperakui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan turut serta ikut syariat Nabi Muhammad tersebut, ya. Apabila dia salat di belakang Imam Mahdi bersama dengan kaum muslimin yang lain, ya, maka benarlah bahawa syariat Nabi Muhammad adalah syariat terakhir yang memansuhkan syariat-syariat sebelumnya, termasuklah syariat Nabi Isa. Dan hakikat bahawa Nabi Isa akan turun tidak menafikan hakikat ini, kerana Nabi Isa bila diturun, dia akan ikut serta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun ijma', maka umat telah ijma', umat di sini yakni ulama Islam secara khasnya, ulama mu'tabar, ya, telah ijma', yakni sepakat akan turunnya Nabi Isa. Tidak ada yang menolaknya daripada kalangan ahli syariat. Yang mengingkarinya hanyalah orang-orang falsafah, orang-orang atheist, atau orang-orang yang penyelisihannya tidak diperakui. Dianggap tu yang ini tidak diperakui, yani dia tidak dianggap sebagai pendapat yang diterima. Ijma' umat telah wujud bahawa Nabi Isa akan turun dan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat baru saat dia turun dari langit, sekalipun dia masih menjadi nabi dan disifati dengan kenabian. Dia menerima kepimpinan daripada Al-Mahdi, dan Al-Mahdi termasuk sahabat dan pengikutnya. Ini satu benda yang menarik, bahawa para sahabat Nabi Isa alaihissalam akan wujud di akhir zaman nanti, ya. Bukan para sahabat Nabi Muhammad, tak, para sahabat Nabi Isa, ya. Termasuklah Imam Mahdi itu sendiri, dia termasuklah daripada kalangan para sahabat Nabi Isa di akhir zaman. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, Nabi Isa hidup di langit, belum wafat. Apabila beliau turun dari langit, beliau tidak berhukum kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan dengan sesuatu yang menentang kedua-duanya. Bahkan tuan-tuan nak letak dalam kurungan untuk lebih faham, mengikut fahaman salafus salih. Tak mungkin
dia akan berhukum, Nabi Isa akan hukum Al-Quran dan Sunnah ikut acuan Syiah, ikut acuan ahli kalam, ikut acuan Asy'ariyah. Nabi Isa pula nanti kami akan ikut Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman Asy'ariyah. Apa hal ni? Bayangkan Nabi Isa turun, kami akan bawa Al-Quran dan Sunnah, akidah Asy'ariyah, fiqh Imam Syafi'i dan tasawuf Imam Ghazali. Kau Nabi Isa mana boleh berkata sedemikian? Boleh faham? Nabi Isa dengan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mana yang lebih utama? Nabi Isa dengan Imam Syafi'i rahimahullah, mana yang lebih utama? Nabi Isa dengan Imam Al-Ghazali, mana yang lebih utama? Nabi Isa, kan? Mana pula dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang kita dengar saban hari, ya, ikut Al-Quran, Sunnah, mengikut akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'i dan sebagainya. Tak mungkin. Jadi letak kurungan, mengikut fahaman salafus salih, kerana itulah fahaman Rasulullah dan sahabat. Syekhul Islam juga berkata Nabi Isa masih hidup. Diriwayatkan dalam As-Sahih, yang ini adalah hadis sahih, bahawa Nabi bersabda, akan turun di antara kalian putera Maryam sebagai hakim yang adil, pemimpin yang bijak. Baik, ini hadis yang sama tadi itulah, ya. Baik. Turut diriwayatkan dalam hadis sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik. Dia kata Damsyik ke Damaskus? Damaskus ni bahasa Inggeris ya. Kita kalau Melayu kata Damsyik kan? Damsyik lah. Kalau bahasa Arab Dimashq, lain lagi. Dimashq, Damsyik, datang putih Damaskus, lagi pelik lagi, ya. Jadi, tapi maksud dia merujuk pada tempat yang samalah, ya. Damsyik itu saya ingat ibu kota ibu negara Syria lah, ya. Baik, dan bahawa beliau akan membunuh Dajjal, ya. Barang siapa, ini betulkanlah, ya. Barang siapa rohnya, terjemahan ni kan menguji juga, barang siapa rohnya berpisah dari jasadnya, nescaya jasadnya tidak turun dari langit apabila dia dihidupkan. Dia bangkit dari kubur. Ini keadaan orang yang sudah mati. Kalau sesiapa yang dah mati, bila kita maksudkan mati, apa kita maksudkan? Kita maksudkan bahawa roh dia dicabut. Kan itu proses kematian kan. Roh dia dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, ya. Terpisah dari jasadnya. Jasad tu hancur, tapi roh tu akan kekal berpindah ke alam roh atau alam barzakh, ya. Adapun firman Allah yakni mengenai Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku, yakni Allah, mengambilmu. Ini pun terjemahan saya ingat fail lah, ya. Pada mengambilmu. Mutawaffika, itu ada perkataan yang signifikan di situ. Mutawaffika, ada perkataan wafat. Yani sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Allah kata aku akan mewafatkan kamu. Yani penting perkataan tu, kita nak kena tahu apa maksud itu. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu, yakni wahai Isa, dan mengangkatmu kepadaku, yakni di langit, serta menyucikan kamu daripada orang-orang kafir. Ali Imran ayat 55. Maka ini merupakan dalil bahawa maksud ayat di atas, ya, ayat tadi kita baca, bukan kematian yang umum, yakni bukan kematian yang kita faham.
Sebab Allah kata mewafatkan kamu kan, aku akan mewafatkan kamu. Kerana jika itu yang dimaksudkan, nescaya Nabi Isa sama seperti orang-orang beriman lain, yang mana Allah telah mencabut nyawa mereka. Sekali lagi, arwah tu nyawa lah, dan diangkat ke langit. Jika demikian, maka Nabi Isa tidak memiliki kekhususan dalam perkara ini. Yani kalau kita faham macam tu, bahawa Nabi Isa sudah dimatikan seperti mana manusia lain dimatikan, maka apa keistimewaan Nabi Isa itu? Jadi itu bukan maksud dia. Demikian juga firman Allah, wa mutahhiruka, serta membersihkan kamu daripada orang-orang kafir. Seandainya roh Nabi Isa telah terpisah dari jasadnya, nescaya badannya ada di bumi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tetapi hakikat bahawa ada atau tidak kubur Nabi Isa, makam Nabi Isa, jawapannya tak ada, ya. Termasuk dalam kalangan orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian ada kubur Nabi Isa yang mereka sembah atau puja. Saya kira tak ada lah kot, ya. Baik, Allah berfirman dalam ayat-ayat lain mengenai Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Gariskan, tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Gariskan, tidak pula menyalibnya. Jadi ini menafikan ideologi akidah orang-orang Nasrani, kerana mereka percaya kedua-dua tu, bahawa Nabi Isa telah dibunuh dan dia telah disalib, sampai mereka wujudkan salib yang mereka jadikan sebagai simbol agama mereka itu. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham mengenai pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali sangkaan mereka semata-mata. Tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. An-Nisa ayat 157 dan 158. Maka Allah mengatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat di sini, tuan-tuan, roh dan jasad atau roh sahaja. Kalau kita kata roh sahaja, maka demikian dengan manusia-manusia beriman yang lain yang dimatikan. Roh mereka akan diangkat ke langit, seperti mana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, apabila seorang itu dimatikan, orang mukmin itu dimatikan. Jadi apa keistimewaan Nabi Isa di sini? Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan diangkat Nabi Isa itu yakni dengan roh dan jasadnya. Di situ datangnya keistimewaan Nabi Isa berbanding manusia lain, di mana dia masih hidup, belum lagi dimatikan. Sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, menunjukkan bahawa Nabi Isa diangkat dengan jasad dan roh, sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih bahawa dia turun dengan jasad dan roh, yakni di akhir zaman nanti. Kerana jika maksudnya adalah kematiannya, nescaya ayat akan berbunyi, mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, akan tetapi dia telah meninggal dunia. Dan Allah tak kata macam tu. Dari sini para ulama ada yang berkata, ya, mengenai ayat pertama yang kita baca tadi, inni mutawaffik, aku akan, bukan mengambilmu, kita kata apa tadi? Aku akan mewafatkan kamu. Mengenai firman Allah, aku akan mewafatkan kamu, ya, dikatakan dalam bahasa Arab, tawaffait artinya aku menerima perhitungan dan menuntutnya. Ini penjelasanlah tentang maksud diwafatkan itu, ya.
tengok perenggan yang sama di hujung tu. Terkadang maksud wafat, terkadang maksudnya, terkadang maksud wafat ialah tidur. Gariskan itu. Ya, kerana itu maksud ayat. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, dalam ayat yang pertama kita baca tadi, ya, Ali Imran ayat 55 tadi. Maksudnya tidur, yakni aku akan menidurkan kamu. Dan itulah keadaan Nabi Isa alaihissalam semenjak dia diangkat ke langit. Dia telah ditidurkan, ya. Dia telah ditidurkan. Kenapa kata dia telah ditidurkan? Ya. Kerana itu antara maksud wafat. Seperti mana firman Allah, Allahu yatawaffal anfus. Gariskan, yatawaffa, ya. Baik, dalam terjemahan disebut Allah memegang jiwa orang ketika dia mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Mungkin dalam terjemahan kalau baca sekali macam tu tak nampak maksud dia. Apa yang dapat saya katakan di sini ialah perkataan yatawaffa. Ya, itu yang tuan-tuan gariskan tadi. Ada kala perkataan yatawaffa atau wafat maksudnya ditidurkan. Itu poin yang nak dikatakan di sini. Ya, ada kala perkataan wafat maksudnya ditidurkan. Seperti mana dalam ayat yang berikutnya, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Gariskan, yatawaffakum, dari perkataan wafat juga. Dan dialah yang menidurkan kalian di waktu malam. Ya, ini diterjemahkan bulat-bulat macam itulah, ya. Surah Al-An'am ayat 60. Ini semua nak menjelaskan ayat pertama yang telah kita baca tadi. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu wahai Isa dan mengangkatmu kepadaku. Nak menjelaskan bahawa maksud wafat dalam ayat itu yakni ditidurkan. Al-Qadhi Iyad berkata, turunnya Nabi Isa dan pembunuhan terhadap Dajjal adalah benar dan sahih menurut ahli sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih yang menetapkannya. Tidak ada dalam akal dan syariat yang membatalkannya, maka wajib menetapkannya. Sebahagian Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka mengingkarinya. Gariskan, Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkarinya. Yani mereka mengingkari bahawa Nabi Isa akan turun. Ini antara akidah mereka yang terpesonglah, ya. Dan sebahagian sebahagian Asy'ariyah pada hari ini mereka kata bahawa mereka Asy'ariyah, tetapi tanpa sedar mereka sebenarnya mendukung fahaman Mu'tazilah. Jadi ini datang signifikannya perbahasan tentang topik-topik ini, kerana orang-orang berkenaan masih lagi wujud pada hari ini, ya. Termasuklah dalam kalangan mereka yang mengatakan bahawa mereka mendukung fahaman Asy'ariyah. Mereka beranggapan bahawa hadis-hadis ini tertolak. Yani hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti tertolak dengan firman Allah wa khataman nabiyyin, dan tuan-tuan letaklah dalam kurungan Nabi Muhammad penutup para nabi. Jadi mereka tak dapat nak brain, mereka tak dapat nak faham ketika mana Allah kata Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi mereka persoalkan, macam mana pula Nabi Isa nak turun di akhir zaman nanti? Tak jadilah Nabi Muhammad penutup para nabi. Boleh faham? Kalau Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, nabi terakhir, macam mana pula kita nak kata Nabi Isa turun di akhir zaman nanti? Kerana kalau Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti, maknanya ada nabi lagi yang akan turun. Boleh faham? Syubhat. Ini syubhat yang kita kata, alah, apa susah nak faham, ya. Demikian dengan sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Nabi kata tidak ada nabi sesudahku. Benar atau tidak, tuan-tuan? Benar atau tidak? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kata, kalau begitu bermaksud Nabi Isa takkan turunlah. Itu kesimpulan ajaib
mereka, ya. Dan juga ijma' kaum muslimin bahawa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, dan bahawa syariat Muhammad kekal sampai hari kiamat, tidak akan mansuh. Ini adalah pengambilan, atau ini adalah pemahaman tentang dalil yang rosak, atau ini adalah pemahaman terhadap dalil secara salah. Kerana yang dimaksudkan dengan turunnya Nabi Isa bukan bererti dia turun sebagai nabi yang membawa syariat. Gariskanlah, ya. Turun sebagai nabi yang dengan membawa syariat yang memansuhkan syariat Nabi Muhammad. Bukan begitu maksud dia, ya. Hadis-hadis yang ada tidak sedikit pun mengandungi petunjuk sedemikian. Sebaliknya, hadis-hadis sahih menunjukkan bahawa Nabi Isa akan turun sebagai hakim yang adil dan akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Gariskan, ya. Menunjukkan bahawa Nabi Isa turun berhukum dengan syariat Nabi Muhammad dan menghidupkan ajaran-ajaran dalam syariat Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh manusia. Ini pun menarik, tuan-tuan. Menghidupkan ajaran dalam syariat Nabi Muhammad. Apa artinya, tuan-tuan? Yakni menghidupkan as-sunnah. Nabi Isa antara lain dia akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jauh sekali nak memansuhkannya, nak membawa syariat dia lain atau membawa syariat dia dahulu. Tak. Bahkan Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Muhammad, bahkan menghidupkan sunnah itu di samping mematikan bid'ah, dan lebih penting lagi dia akan mematikan kekufuran dan kesyirikan manusia itu, ya. Saya berkata, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, pada zaman ini sebahagian penulis yang jahil dan orang-orang yang mengaku diri sebagai ulama mengingkari turunnya Nabi Isa dengan dasar akal fikiran mereka semata-mata. Mereka menolak hadis-hadis sahih atau mentakwilkannya dengan takwilan-takwilan batil. Takwil yakni mentafsirkannya dengan tafsiran yang batil. Apa yang wajib atas setiap seorang muslim ialah untuk membenarkan hadis yang khabar yang disampaikan oleh Nabi yang sahih dan meyakininya, kerana ia termasuk iman kepada hal ghaib yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, boleh lihat perenggan di bawah tu yang terakhir. Sebahagian ulama berkata bahawa dengan turunnya Nabi Isa, beban taklif diangkat. Ini gariskan, ini syubhat yang lain pula. Ada sebahagian menafikan Nabi Isa itu akan turun. Itu satu syubhat yang sudah kita sangkal tadi. Tapi ada syubhat yang lain, kata apabila Nabi Isa turun, taklif akan diangkat. Ialah bila ada nabi yang lain turun, maka syariat sebelumnya termansuh, ya. Ini tidak benar. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, menetapkan bahawa Nabi Isa turun menetapkan hukum-hukum dalam syariat Islam dan memperbaharuinya, kerana syariat Islam adalah syariat terakhir dan Nabi kita Muhammad adalah Rasul terakhir. Dunia tidak tegak tanpa taklif, justru sebaliknya, tegaknya dunia adalah dengan taklif, yakni taklif dengan syariat, ya. Syariat yakni hukum hakam, halal haram, wajib dan sebagainya. Hingga tidak ada yang berkata di dunia ini Allah, yakni syariat Islam akan terus kekal sampai ke akhir zaman nanti, ya. Di mana pada akhir zaman nanti, sebelum timbulnya hari kiamat itu akan dibangkitkan atas seburuk-buruk manusia, ketika mana tidak ada manusia yang beriman waktu itu. Ini jauh selepas zaman Nabi Isa lagi, ya.
Ini zaman Nabi Isa, dia akan hidup untuk beberapa lama, kemudian dia akan meninggal, ya, dia akan meninggal dunia seperti mana matinya manusia-manusia lain. Kemudian ya, dunia akan terus berlalu sampai ke saat-saat akhir, tibanya hari kiamat, dibangkitkan ke atas seburuk-buruk manusia. Itu manusia, keadaan di mana tidak ada sesiapa yang beriman di atas buku bumi ketika itu. Dan sesudah Nabi Isa menegakkan keadilan, dan waktu itu tidak ada agama kecuali agama Islam. Agama Islam akan tersebar satu dunia, ya, timur, barat, utara, selatan. Untuk beberapa lama keadilan akan tertegak di atas muka bumi. Tidak ada kekufuran, kesyirikan atau kezaliman. Tetapi setelah beberapa masa, keadaan ya deteriorate apa? Keadaan menurun. Menurun apa ni? Deteriorate. Ini kembali buruk sedikit demi sedikit. Lalu bila akhir zaman itu, ya, sampai ke penghujung dunia itu, ya, keadaan waktu itu adalah seburuk-buruk manusia di atas muka bumi. Tidak ada lagi orang beriman waktu itu, ya. Orang-orang beriman sampai satu masa mereka semua akan dimatikan. Yang kekal hanyalah orang-orang seburuk-buruk manusia. Dan apabila ditiup sangkakala itu, ditiup ke atas orang-orang yang tidak ada sesiapa daripada kalangan manusia waktu itu yang menyebut Allah, Allah. Dengan erti kata, tidak ada daripada mereka yang menyebut la ilaha illallah. Yani tak ada siapa yang beriman atau tidak ada Muslim waktu itu. Jadi di sini tuan-tuan, kadang-kadang ya, ungkapan ini sekadar perkongsian lah. Ya, sering orang kata, Allah lanjutkanlah usia si fulan, kan? Allah lanjutkanlah usia si fulan. Ini ayat ini seperti tak cermat. Apakah kau nak dilanjutkan usia sampai ke hujung dunia? Sebab antaranya, jangan lupa, hujung dunia adalah seburuk-buruk manusia. Ini tanpa kau sedang, kau mendoakan seolah-olah lah. Walaupun kadang-kadang dia orang tak maksudkan pun, kita tahu bahawa mereka mengucapkan benda yang mereka sendiri tak faham apa yang diucapkan itu. Boleh faham? Kan? Ya Allah, lanjutkanlah usia dia. Atau semoga engkau panjang umur. Kita kata jangan macam tu. Semoga panjang umur sampai ke akhir dunia, itu tidak baik. Betul? Kerana di akhir dunia nanti itu adalah waktu seburuk-buruk manusia. Engkau tak nak hidup waktu itu. Itu maksud dia. Engkau tak nak umur engkau sampai panjang ke zaman itu. Kerana zaman itulah zaman seburuk-buruk manusia. Tidak ada sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika itu. Dan waktu itulah ya, kiamat dibangkitkan. Justru kalau nak baca, kalau nak ucapkan doa macam tu, apa yang sebaiknya, tuan-tuan? Allah lanjutkanlah usia si fulan. Semoga engkau dipanjangkan umur. Kena betulkan ayat tu. Ada cadangan? Ada ni? Barakallahu fiik. Tambah perkataan dalam ketaatan. Itu baru betul. Itu baru cantik. Semoga dipanjatkan umur dalam ketaatan. Semoga dipanjang umur sampai jadi nyanyuk, sampai jadi tak betul, kan? Jangan, bahaya. Tak ada siapa yang nak macam tu, kan? Semoga dipanjangkan umur dalam ketaatan, ya. Itu baik, teruskan, ada sikit lagi di surat sebelah. Mengenai Nabi Isa berada di bumi dan kewafatannya, ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Isa ibnu Maryam fayamkuthu fin nasi 40 sanah. Nabi Isa putera Maryam akan turun, lalu beliau akan tinggal, ya, di antara manusia, atau dia akan tinggal bersama manusia selama 40 tahun, ya, selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan, sebelum ni kita ada baca tentang tempoh masa ni. Ya, menarik tuan-tuan, ya. Imam Mahdi berapa lama? 7 tahun.
Dajjal berapa lama? Setahun 2 bulan setengah. Manakala Nabi Isa selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan boleh buat dia punya kronologi tak? Dia punya perjalanan itu tak? Ya. Maka kita kata pertamanya Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu. Dia datang dulu. Yang dia hidup dulu. Atau diwujud dulu kita kata. Apa perkataan yang sesuai lah, ya. Imam Mahdi datang dulu. Dia hidup 7 tahun, kan? Kemudian dalam tempoh itu Dajjal muncul. Dajjal muncul dari sebelah Iran, Asfahan dengan Yahudi, segala macam itulah, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Ini dalam tempoh itu turun Nabi Isa. Dan jangan lupa Dajjal bila diturun, masa yang ada bagi dia adalah setahun 2 bulan setengah tadi. Okey. Maka dalam tempoh setahun 2,5 itu, sebab itu tempoh masa hidup Dajjal kan, Nabi Isa turun di Menara Putih di timur Damsyik tadi yang kita baca. Nabi Isa akan turun dalam tempoh 1 tahun, bahkan kita kata di hujung 1 tahun 2,5 bulan tadi. Betul? Sebab bila Nabi Isa turun, dia akan tak berapa lama kemudian dia akan bunuh dia. Betul? 40 hari Ustaz ni. Gimana ni? 40 hari terasa macam 1 tahun 2 ini kan dah bahaskan dah. Anta membangkitkan benda yang sudah dibahaskan. Ya, 40 hari. Tapi kan ada hadis kata sehari macam setahun. Ada semacam bulan, ada macam minggu. Jadi Syekh Saleh memperkirakan semua itu dan membuat kesimpulan bahawa 40 hari tadi itu bermaksud setahun 2 bulan setengah. Okey. Baik, boleh rujuk balik dalam perbahasan sebelum. Baik, jadi di hujung hidup Dajjal itu, ya, Nabi Isa turun dan dia membunuh dia. Dan di situ kita kata dia akan kekal di atas muka bumi ini selama 40 tahun, ya. Maknanya ini soalan kefahaman lah. Dari segi yang mati, siapa mati dulu? Imam Mahdi, Dajjal, apa lagi? Nabi Isa. Ini 3 lah. Yang mati dulu siapa? Dajjal mati dulu. Kemudian Imam Mahdi, ya. Kemudian yang terakhir ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini semua kronologi dia, dan sedikit sebanyak memberi kepada kita gambaran lah, ya. Sebab bila Dajjal dah dibunuh, kemudian beberapa lama, ya, Imam Mahdi meninggal, ya. Nabi Isa dia akan terus kekal dan memerintah, dan dia akan memerintah dengan syariat Muhammad, dengan dan kita tegaskan manhaj salaf, menghidupkan sunnah, membasmi segala bid'ah, khurafat, dan menyebarkan keadilan di atas seluruh muka bumi selama tempoh 40 tahun tu. Jadi 40 tahun tu, yani secara relatifnya lama atau tidak? Lama. Tapi kalau kita tengok perjalanan dunia, sekejap je lah. Dunia dah beribu-ribu tahun kan. Jadi dia akan memerintah dalam tempoh masa 40 tahun tu. Lepas tu akan terus kiamat? Tak, ada lagi. Ada, dunia berjalan lagi, ya. Ya'juj Ma'juj selepas ni, ya. Tapi ya, selepas itu dia akan hidup lagi, ya. Kemudian setelah beberapa masa Nabi Isa meninggal, dunia bersambung lagi, ya, sampailah sehingga satu masa, ya, kiamat bangkit, ya. Dan insyaAllah dalam minggu depan kita bahaskan pula tentang Ya'juj Ma'juj, ya. Baik, ada sebarang soalan? Masa tempoh 40 tahun tu, maksudnya orang waktu tu beruntung lah. Sebab itu semua Islam. Ya, barakallahu fiik, ya. Ini menunjukkan keadaan yang sangat
istimewa, ya. Islam akan terserlah, keadilan akan tersebar, dan segala apa yang kita lihat pada hari ini akan berubah sama sekali. Pada hari ini mungkin kita lihat, ya, orang musuh-musuh Islam mungkin bermaharajalela. Dan boleh saya kata tuan-tuan, jangan nak kata musuh-musuh Islam, bahkan dalam kalangan orang Islam sendiri yang saling menindas antara sesama lain. Dan tuan-tuan tak payah pergi jauh. Saya kata antara yang paling menindas ialah bank-bank dengan segala macam riba. Jadi tuan-tuan yakinlah bahawa waktu itu ini semua tidak ada. Riba adalah di antara penindasan. Ya, tuan-tuan beli dengan harga kan, kenderaan semua. Jadi kita kena faham bahawa dia akan berubah. Ini semua, kita semua ini penganiayaan, ya, penindasan, kezaliman yang tak sepatutnya. Sama ada kita nak melakukan sesuatu untuk mengubahnya atau tidak, itu satu perkara. Tapi apa yang kita boleh faham ialah dengan pada zaman Nabi Isa itu keadaan-keadaan ini, ya, semua akan berubah sama sekali, ya. Di mana antara bentuk keadilan lah, di samping dibasmi syirik, dibasmi bid'ah, termasuklah dalam bab muamalah, termasuklah dalam bab pinjaman. Tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, kita dikelilingi dengan penganiayaan. Ini kita kadang-kadang kita kena sebut jugalah, ya. Khususnya dalam soal pinjaman. Cuba tuan-tuan fikirkan. Asalnya dalam Islam, pinjaman ini adalah satu perniagaan, hadiah atau bagaimana? Saya nak tanya tuan-tuan. Pinjaman, apa arti pinjam? Ini saya pinjam sesuatu daripada anda, kemudian dalam selepas beberapa lama saya pulangkan semula seperti asalnya. Itu pinjaman kan? Dia adalah satu perniagaan, satu ihsan, satu hadiah. Dia satu bentuk apa, tuan-tuan? Pada hari ini rata-rata memahami bahawa pinjaman itu adalah satu perniagaan. Ini salah. Lalu mereka ubah terma pinjaman itu kepada pembiayaan, dan mereka sangka bahawa wah, kita telah mencapai satu inovasi yang hebat. Kau nak tipu siapa? Kau nak tipu siapa? Dan ada pula yang membayangkan tuan-tuan, ya, bahawa pinjaman dengan bayar lebih, itu benar, itu haram. Itu haram. Itu riba. Tetapi ini tuan-tuan, ini kisah benar tuan-tuan. Ada sebahagian yang mengongsikan benda ni. Disebut oleh orang-orang yang daripada kita juga. Bukan orang luar negara lain, tak, daripada kalangan kita juga. Dia kata kalau pinjaman dengan bayaran tambahan, itu tak boleh, itu haram, itu riba. Tetapi benda yang sama, tuan-tuan andaikanlah, letakkanlah apa-apa, kenderaan ke, apa-apa saja barang ke, benda yang sama yang dijual dengan bayaran jumlah yang sama, akhirnya jumlah yang sama yang diberi, tetapi diubah perkataan pinjaman tu kepada pembiayaan, tak semena-mena seperti silap mata. Hukumnya berubah 180 darjah, daripada haram kepada halal, daripada riba menjadi jual beli. Ini kalau ini bukan pembodohan, saya tak tahu apa itu pembodohan. Boleh faham tuan-tuan? Kalau ini bukan satu satu sihir, satu bentuk sihir silap mata, saya tak tahu apa tu silap mata yang lebih dahsyat daripada ini. Ya, benda yang sama semua, dia siap boleh buat gambar rajah lagi, satu gambar lukisan lagi, ya. Nak kononnya beza antara pinjaman ribawi dengan pembiayaan, ya, Islamawi kan. Sedangkan transaksi itu sama saja, benda yang sama, harga yang sama, tempoh yang sama, semua sama. Yang lain apa tuan-tuan? Lain-lain apa? Perkataan je. Kalau macam tu tuan-tuan, ni arak ni,
Saya selalu tulis Zam-Zam. Jadi halal. Ini bukan arak ni tuan-tuan. Ni Zam-Zam. Jadi halal. Adakah macam tu? Islam sebegitu, ya. Jadi maksud di sinilah ini adalah di antara bentuk penganiayaan, penindasan. Yang mana kesudahannya orang-orang terasalah, ya. Siapa yang nak mendapatkan kenderaan atau siapa yang nak memulakan perniagaan, hampir sahaja dia tak ada, ditoleh ke kanan dan ke kiri. Ada tak sesiapa yang nak bagi dia pinjaman? Sebab apa pinjaman ni baru wujud hari-hari ni ke tuan-tuan? Saya nak tanya. Pinjaman ke semenjak awal, ya, tamadun manusia, pinjaman ni dah ada, betul? Kerana bukan semua orang dilahirkan dengan ada duit, betul? Ada sahaja yang hidup dalam keadaan susah dan ada yang kaya. Ini sunnatullah. Bahkan majoriti manusia memang susah. Ini memang sunnatullah daripada beribu-ribu tahun sampai ke hari ini kita lihat benda yang sama. Majoriti orang tak ada duit dan ada keadaan di mana dia terpaksa meminjam. Tetapi pada hari ini realiti tuan-tuan. Ada sebahagian yang kalau mungkin dia nak mulakan perniagaan contoh, atau dia susah, dia tiba-tiba dihimpit dengan segala macam, ya, rumah terbakar ke apa ke, tak kira lah. Dan dia terpaksa nak meminjam. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada atau tidak sesiapa yang nak berlaku ihsan kepada dia, memberi pinjaman kepada dia untuk dia meneruskan kehidupan, untuk dia mendapatkan apa-apa yang dia perlulah. Pinjaman dengan erti kata yang sebenar. Pinjam 1,000 kena bayar berapa balik tuan-tuan? Kalau pinjam 1,000 kena bayar berapa balik dalam Islam? 1,000. Kalau pinjam 10,000 kena bayar berapa balik? 10,000. Kalau pinjam 100,000 berapa dia kena bayar balik? 100,000. Kalau pinjam 1,000,000, jumlah besar tu. Nak pinjam, boleh tak? Boleh, apa masalah? Berapa banyak dia kena bayar balik? 1,000,000. Sama, itu pinjaman dalam Islam. Ini bila nak berhubung dengan transaksi duit, syariat sangat tegas dalam hal ini. Tak boleh ada unsur perniagaan. Kau nak berniaga apa dengan duit? Duit dia adalah pinjaman. Kalau kau tak nak halalkan, dia jadi hadiah. Atau kau nak kalau dia orang susah kau sedekahkan, maka kau bagi pinjaman. Tapi dengan syarat, kalau kau nak tuntut balik, kau hanya boleh tuntut mengikut jumlah apa yang kau telah bagi. Pada hari ini ada tak sesiapa yang nak buat macam tu? Hampir sahaja zero tuan-tuan. Zero. Kecuali dengan kenalan, sanak saudara, ya, atau apa, orang-orang yang terdekat lah nak boleh bantu dan sebagainya. Tapi kalau institusi dan seumpamanya, tidak ada. Sebaliknya semua mengambil peluang, ambil kesempatan atas orang yang nak meminjam tu, dengan mengenakan, ya, charge tambahan dan sebagainya. Termasuklah yang berjenama Islamik. Ketika mana kalau dia tak boleh bayar, ini orang tu dah, bila orang pinjam ni susah ke senang tuan-tuan? Susah lah, sebab tu dia nak pinjam. Dah lah dia susah. Tapi andai kata dia ambil pinjaman, kemudian dia bayar sikit. Sampai satu masa ada benda yang berlaku, bisnes tak berjalan berapa baik dan sebagainya, dia tak boleh nak bayar balik. Apa kata institusi berjenama Islam ni? Tak apa, saya memahami, saya bagi tangguh engkau. Seperti mana Allah kata, wa in kana dhu usrah fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang meminjam itu dalam keadaan susah, dia tak boleh nak bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka bagi dia tempoh masa sehingga keadaan dia menjadi baik, sehingga dia boleh bayar semula. Tapi mereka kata apa? Tak boleh. Mana boleh kalau semua habislah, semua tak nak bayar. Tak, engkau kena penalty. Kalau kena penalty, maknanya ada charge tambahan. Itu riba. Tak. Kita kenakan penalty, tapi penalty tu kita tak ambil. Penalty tu kita bagi kepada fakir miskin. Adakah itu menyelamatkannya daripada riba? Saya nak tanya tuan pinjam 1,000, saya kenakan cas. Tuan nak bayar balik kat saya, kena bayar 2,000. Tapi 1,000 tu jangan risau, saya sedekahkan.
Oh, Masya Allah, ini bukan riba. Bahkan ini adalah tijaratun lan tabur. Perniagaan yang tak pernah merugikan. Adakah macam tu, tuan-tuan? Tak kira lah kau nak buat apa dengan charge tambahan tu, dengan penalty tu. Kau nak buat bina masjid ke, kau nak bagi fakir miskin ke, kau nak makan penuhkan tembolok kau, itu adalah riba. Itu riba. Jadi itu antara apa yang kita terpaksa hadapi pada hari ini. Satu keadaan yang sepatutnya tak dibiarkan. Perlu ada yang bersuara, ya. Perlu kesalahan perlu dibetulkan. Tetapi apa yang pasti, turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti, yakinlah bahawa hal-hal seperti ini tak mungkin ada. Tak mungkin dibiarkan, tak mungkin dikekalkan berterusan sebegitu rupa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.